Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, sebelum tu saya ulang balik lah. Kita akan lompat ke bab yang ke-6 Okey, ke bab yang ke-6, nuklear. Alamak, ramai yang kabur ni macam mana ni Yuki, harapan. Kamu tengok macam mana? Okey kah? Jelas. Jelas. Kalau saya tarik bawah lagi yang lain, kamu nampak tulisan tu nampak lah. Nampak. Tapi dia macam kabur sikit. Kabur sikit. Sikit je. Sikit je lah. Maknanya boleh baca lah kan? Ya. Kalau boleh baca tak apalah. Okey. Mungkin lain hari Jumaat Tak tahulah sebab apa. Okey, baik. Tapi itulah redha. Yang penting kena redha dalam hati. Okey, kalau tak apa pun saya kena rekod lah ni. Saya rekod jugalah ni. Okey, baik. Yang ini adalah nuklear Bab nuklear ni sebab kalau yang pertama ni 6.1, kalau tengok buku teks kamu, dalam buku teks kamu dia ada 2 saja subtopik Saya pun terpaksa pakai spek yang ini, pinjam sekejap Dia punya cahaya tu dia sudah memanaskan mata saya sebenarnya. Panas mata, jadi saya kena pakai macam ni lah. Okey, yang ini dalam buku teks dia ada dua saja subtopik bab 6. Jadi sangat ringkas. Dan 6.1 ni kamu belajar sudah di tingkatan 3. Sebahagian besarnya sudah belajar di tingkatan 3. Jadi tak susahlah dalam tingkatan 5. Jadi saya pergi mungkin secara kasar je lah kan. Okey, reputan radioaktif. Okey, reputan radioaktif ini sudah kamu perasankah ini kan sudah ada tingkatan 3 kan? Ada ingatkah zarah alfa, zarah beta, zarah gamma? Tak ingat? Ingat kan? Ingatlah. Yang penting ingatlah. Oh, pernah dengar. Oh, ni saya pernah dengar ni. Alfa pernah, beta. At least ada pernah dengar lah. Jangan tak pernah dengar langsung. Maksudnya mungkin dari planet lain lah kalau tak pernah dengar. Okay? Jadi ini adalah sedikit ulang kaji sebenarnya. Ulang kaji nama-nama zarah alfa, beta, sinar gamma. Kalau di tingkatan 3 kamu belajar ni, dia semua ini dia guna istilah sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Kalau tingkatan 5 sekarang ni yang sebetulnya adalah, kalau alfa dia guna perkataan zarah. Saya kasih besar lah. Alfa dia adalah zarah Beta pun dia adalah zarah. Gamma dia guna istilah sinar. Bukan zarah gamma, dia guna istilah sinar gamma. Yang lain semua zarah. Alfa dengan beta dia panggil zarah. Okey? Jadi kena take note lah. Tingkatan 3 dulu semua tu dia panggil sinar. Tidak apalah, itu yang lepas kan. Macam ada, alhamdulillah, bolehlah. Ingat, alhamdulillah. Ada yang ingat, ada yang macam ada. Macam ada tu maksudnya pernah dengar lah kan. Okey, baik. Jadi untuk tidak membuang masa, kita scroll ke bawah. Okey, jadi dalam bahan radioaktif kita tahulah bahaya kan. Bahan radioaktif bahaya, dia mengeluarkan sinar-sinar radioaktif. Jadi apakah zarah ataupun sinar yang dibebaskan ketika bahan reputan radioaktif itu mereput? Mereput boleh kita kata berubahlah menjadi sesuatu bentuk yang baru, yang lebih stabil. Sebenarnya bahan radioaktif dia tak stabil, sebab tu dia terpaksa mereput supaya lebih stabil. Okey? Reputan radioaktif dia ada ni definisi. Ini tolong highlight lah benda ni. Jangan guna pen pula dalam buku teks kamu tu. Guna pensel ke, take note lah mana-mana yang penting. Yang ini dalam exam kamu ada. Dalam percubaan kamu ni saya bagi soalan bocor lah. Yang ni ada. Dia tanya apakah definisi ataupun maksud reputan radioaktif. Ni kalau tak ingat juga ni, rugilah. Okey. Banyak markah dia ni. Markahnya 1 ni. Maksudnya markah bonus lah. Benda-benda yang boleh diingat
Yang pendek ni kan boleh diingat. Proses reputan radioaktif adalah proses nukleus yang tidak stabil menjadi lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Maksud dia bahan radioaktif itu dia akan mereput sebab dia tak stabil. Jadi bila dia mereput, dia akan menjadi lebih stabil daripada sebelum lah. Tapi dia akan mengeluarkan sinaran radioaktif lah. Dia punya side effect dia akan keluarkan sinaran radioaktif. Itu tingkatan 3. Ini tingkatan 3 semua ni. Saya bercakap ni tingkatan 3 semua ni. Kamu sudah belajar sebelum ni. Cuma kita revision ni. Jadi ada berapa jenis reputan? Kita ada 3 tadi kan, zarah alfa, zarah beta dengan sinar gamma. Jadi kita ada 3 jenis pereputan ataupun 3 jenis reputan. Yang pertama dipanggil reputan alfa. Simbol dia, kalau alfa dia punya simbol macam A begitulah. Zoom A macam ni. Macam A tapi miring sikit lah. Dari segi nuklid ataupun nuklid, unsur dia adalah helium ini He. Nombor nukleon dia 4. 2 tu adalah nombor 2 tu nombor apa? Saya tanya kamu kejap, ini kimia kan. 2 tu dipanggil apa? Ini 2 nombor apa ni dia panggil? Kalau 4 ni apa nama dia? Kena ingat ni kimia ni. 4 ni dia panggil, tadi saya sebut nombor nukleon. Kalau 2 ni dia panggil apa? Nombor proton. Jadi ingatlah nombor proton. Nombor atom, ya. Proton atau atom. Betul ke proton atau atom? Saya tak ingat lah. Jarang orang guna nombor atom. Biasanya dalam buku dia tulis proton. Saya google sekejap, aku tak ingat. Nombor atom, nombor proton. Yang lain boleh tak boleh ni kah? Boleh confirmkan nombor proton dengan nombor atom sama? Betul? Bilangan proton, nombor atom. Ya betul, nombor atom boleh juga guna. Tapi kalau saya salah pun nanti kamu betulkanlah di komen di YouTube sana tu. Saya tak ingat dulu, saya tak ingat lah sekarang ni apa. Atomic number, proton number sama tu. Betul-betul, kamu betul Nombor atom ataupun nombor proton. Yang A tu, yang di bawah ni. Di bawah ni adalah Z. Kan Z biasanya dia guna simbol Z kan. Yang ini dia panggil, yang bawah ni dipanggil nombor proton atau atom baik. Yang ini adalah gambaran dia lah. Tapi mau cakap ke tak mau ni. Ni adalah asal dia sebelum mereput. Jadi dia akan, ni tak stabil nukleus induk ni. Kalau dia mereput maksudnya dia tak stabil. Bila tak stabil dia akan mereput menjadi nukleus yang baru dan akan memancarkan zarah alfa lah kalau reputan alfa kan. Ini persamaan dia lah persamaan dia. Ini adalah, ini simbol ataupun apa ni dia panggil lah, nuklid yang ada AZ ni, simbol unsur ke apa. Dia akan berubah menjadi unsur Y. Kalau pereputan alfa, dia punya nombor nukleon dia berkurang sebanyak 4. Tengok atas dia ni. Nombor nukleon dia berkurang sebanyak 4. Dia tolak 4. Nombor proton dia berkurang sebanyak 2. Jadi tolak 2 ni di sini. Dan dia akan menghasilkan satu zarah alfa lah. Sebab sekarang kita bincang reputan alfa. Jadi zarah alfa dia punya simbol dia He42. Lepas tu apa lagi reputan kedua? Reputan beta. Reputan beta macam mana pula?
Reputan beta, tengok gambar dia. Tengok persamaan dia, tengok gambar dia. Okey, dia masih juga dia mereput menjadi unsur yang lain, cuma sekarang zarah yang dibebaskan adalah zarah beta lah. Okey, zarah beta, simbol dalam kimia dia guna E. E itu maksudnya elektron. Elektron, nombor nukleon kosong, nombor atom ataupun nombor proton dia negatif 1. Okey, jadi the charge dia adalah negatif. Okey, sebab dia elektron kan. Baik. Bagi reputan beta, tengok ni penting ni. Nukleon dia tak berubah. Sebelum mereput dia masih A, selepas mereput bila dia sudah jadi unsur Y ni, dia punya nukleon dia tak berubah. Tetapi nombor proton dia Z, yang asal dia Z, yang barunya sudah berubah, je kena tambah 1. Okey. Kena tambah 1. Okey, itu beta. Okey setakat ni. Okey, yang ke kat tangan. Okey. Yang ketiga, kita ada sudah tadi alfa, beta. Yang ketiga reputan gamma. Okey, gamma. Mana gamma? Muka surat berapa ni? 201. Okey, gamma. Gamma ni senang-senang je. Dia hanyalah, sebab tu dia guna perkataan sinar kan. Sinar dia bukan zarah, dia sinar. Gamma adalah salah satu daripada gelombang elektromagnet kan, kamu belajar. Okey, jadi tidak ada perubahan. Okey. Nombor nukleon dengan proton sebelum ini sebelum, selepas anak panah ni, ini selepas. Jadi tak ada perubahan. Nombor nukleon tak ada perubahan, nombor proton tak ada perubahan. Tapi dia mengeluarkan sinaran lah, sinar gamma. Simbolnya tu macam Y lah, gamma. Tak tahulah sebab apa dia simbol Sanskrit kali kan. Macam tu. Macam tu. Gamma. Okey, jadi adalah dia bagi contoh. Ni contoh ada, kamu bacalah sendiri buku teks tu, ada semua contoh-contoh dia dan nama-nama unsur yang berkaitan. Dia tak ada perubahan. Kalau gamma punya reputan, dia tak ada perubahan langsung. Sebelum dan selepas, unsur tu masih sama. Bilangan nukleon dengan bilangan proton ataupun nombor nukleon, nombor proton sama, masih sama. Okey? Okey, cuma yang berbezanya dari segi tenaga dia lah. Jadi selepas dia mereput, dia melalui pereputan, kurang bertenaga lah sudah. Kalau sebelum mereput banyak tenaga, selepas dia mereput dia sudah menjadi lebih stabil kan. Jadi dia kurang sudah bertenaga. Tak lagi, badan dia tak lagi menggeliat lah, dia sudah fit lah sedikit. Kalau dia stable sudah masa tu Kalau yang ini dia menggelabah lah. Dia mencari kestabilan itu. Kalau sebelum mereput dia tak stable jadi dia akan jadi lebih stable. Okey, penat Okey, lepas tu separuh hayat. Ini sangat-sangat kamu ingat kan. Ini kan adalah tajuk favorite kamu di tingkatan 3 kan, separuh hayat ni. Okey, separuh hayat tu dari tingkatan 3 ni, inilah kamu belajar dulu separuh hayat. Apa itu separuh hayat? Tadi kita tahu radioaktif itu dia mereput kan. Dia mereput menjadi sesuatu unsur yang baru. Mungkinlah sesuatu unsur yang baru dengan membebaskan sama ada salah satu daripada 3 sinaran tadilah ataupun 3 zarah tadi tu, salah satu ataupun salah 2 ataupun ketiga-tiga mungkin ada. Okey, itu dia mereput. Tapi separuh hayat ni
Apa benda separuh hayat ni? Separuh hayat ni adalah masa yang diambil untuk bilangan asal nukleus tadi yang sebelum mereput tu, asal dia menjadi separuh ataupun separuh daripada yang asal. Masa yang diambil untuk separuh daripada yang bilangan asal bahan radioaktif itu mereput. Okey, mereput. Kita tunjuk gambar lah kan, senang. Ni pun tingkatan 3 dia ada gambar juga. Ni gambar dia. Muka surat 205. Ni gambaran dia. Asal-asal dia, ni asal. Kan asal dia macam ni. Penuh lah. Sebelum dia mereput macam ni. Selepas dia mereput jadi separuh, kalau dia mereput jadi separuh, masa yang diambil daripada ini berubah menjadi ini, dia panggil separuh hayat. Okey, separuh hayat. Separuh hayat itu adalah masa yang diambil daripada ataupun masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus mereput. Separuhnya mereput, masa itulah kita panggil separuh hayat. Simbol dia T setengah. T setengah. Ini dia simbol sahaja. Separuh hayat T setengah. Okey? Sama juga, dan separuh hayat tu dia tak berlaku sekali je, mungkin banyak-banyak kali. Jadi ini baru satu contoh lah. Ini dalam gambar lah, senang nampak sikit. Contoh dia mereput lagi daripada, tengok yang warna merah ni saja. Merah tu yang tinggal sudah. Yang putih tu, alamak, astagfirullahalazim, bateri. Yang putih tu adalah yang sudah berubah menjadi unsur lain. Yang merah ni kita fokuskan. Bila dia sudah jadi separuh lagi, kan jadi separuh lagi, maka dia berlaku lagi separuh hayat yang berikutnya. Jadi sekarang kita ada berapa sudah separuh hayat? Kita ada berapa kali separuh hayat? 2 kali kan? 2 kali sudah ni. Yang kita fokus yang merah, jangan fokus yang putih. Yang putih tu dia hilang tu, dia bukan hilang, dia jadi unsur baru lah. Kita fokus yang merah ni. Sepanjang masa dia jadi separuh, itulah kita panggil satu separuh hayat. Kalau dia menjadi separuh lagi daripada merah yang ada berapa ni? 4, 8, 12, 16. 16 biji ni menjadi 8 lagi, maksudnya jadi separuh lagi. Ini pun dia panggil lagi ada lagi separuh hayat dia. Jadi ada 3 kali separuh hayat lagi. Okey? Dan seterusnya lah, saya tak teruskan lagi lah. Jadi kena faham apa maksud separuh hayat. Sebab biasanya orang faham separuh hayat tu, hayatnya tu yang separuh. Maksudnya nyawa tu yang separuh. Bukan nyawa separuh. Masa yang diambil untuk bilangan itu menjadi separuh. Namanya tu biasanya ada yang lepas-lepas dia salah tafsir. Masa tu bukan kita bagi 2 jadi separuh. Bilangan dia yang jadi separuh. Bilangan unsur yang jadi separuh. Okey? Ini dari segi matematiknya lah. Contohnya keadaan asal, ini simbol sahaja. N kosong pula. N kosong maksudnya N naught. N naught dalam bahasa biasanya ada di universiti kamu panggil naught lah. N naught maknanya N yang awal, kosong. Lepas satu separuh hayat, bilangan ini adalah bilangan ni boleh jadi bilangan, boleh jadi keaktifan, tak kisahlah bilangan kah, keaktifan kah. Bila dia menghadapi separuh hayat, satu separuh hayat, bilangan dia akan jadi separuh. Sebab tu ada setengah di depan tu. Lepas separuh hayat lagi, kena bahagi 2 lagi. 1/2 bahagi lagi 2, dia akan jadi 1/4 lah. Ini matematik je semua ni. Lepas tu bahagi 2 lagi, 1/8 lah di bawah ni. Okey. Bagi 2 lagi, 1/8 bagi 2 lagi dapat 1/16 lah. Dan sampailah bila-bila kalau dia berlaku lah pereputan itu.
Sampai dia stabil lah. Okay? Okay. Boleh? Setakat ni boleh? Okay. Baik. Okay, turun tangan. Okay, itu adalah berkaitan separuh hayat. Jadi perkataan definisi separuh hayat itu saya minta kamu highlight. Dia pun sudah highlight warna hitam gelap tu. Jadi ini pun saya minta kamu highlightkan benda ni. Separuh hayat adalah masa untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi suatu sampel mereput. Okay? Okay. Okay, yang ni contohlah. Contoh-contoh pereputan ataupun reputan suatu bahan radioaktif. Uranium 238. Dalam buku teks kamu, muka surat 202. Ni uranium 23892. Dia mereput ni. Ini anak panah ni maksudnya mereput menjadi unsur yang baru. Yang ini maksud dia mengeluarkan berapa zarah alfa. Kalau ditulis alfa sahaja tu maksudnya berapa zarah alfa? Maksudnya 1. Okey, 1 zarah alfa. Ini dia guna, kalau kamu baca buku teks, kamu boleh buat persamaan. Okey, ada 2 cara ni. Persamaan reputan tu boleh ditulis macam ni. Nampak ni lebih ringkas. Dia ada anak panah, dia ada simbol zarah. Maknanya 1 alfa ni 1 gamma. Dalam contoh inilah di buku teks muka surat 201. Ataupun kamu boleh tulis macam ni. Persamaan reputan guna tanda tambah, guna tanda yang ada simbol. Ini alfa kan? Ini alfa kan? He42. Ini adalah alfa. 1 alfa ni. Gamma lah. Kamu boleh buat tanda tambah. Ini biasanya kita pakai yang ini. Biasanya dia pakai yang ini. Okay? Yang ini jarang lah. Tapi kalau dalam soalan kamu jumpa yang macam ni, kamu kena tahulah. Oh, ini maksud dia tambah 1 alfa dan tambah 1 gamma. Maksudnya yang alfa ini tadi adalah He42 dan yang gamma tu adalah gamma lah. Tambah dengan gamma lah. Bukan Y. Dia gamma dia macam tu lah lebih kurang. Okey. Gamma. Okey, setakat tu okey. Okey. Baik. Ini adalah contoh pereputan uranium ni. Tengok dia sebenarnya banyak kali ni reputan dia ni supaya last kali menjadi stabil. Jadi selagi dia tak stabil, dia akan sentiasa mereput sehinggalah dia mencapai kegembiraan yang hakiki. Okey? Baik, habislah cerita pasal ni. Ni semua ulang kaji ni semua ni. Belum lagi yang 6.2 nanti baru benda yang baru. Sini 6.1 ni ulang kaji sahaja. Apa lagi yang perlu kamu tahu ni? Rasanya tak adalah benda yang kamu tahu. Graf. Ini graf pereputan. Okey, graf pereputan ataupun graf reputan radioaktif. Muka surat 205 Okey, cuba bagi tahu saya, ini paksi apa ni? Kalau N ni maksudnya apa N ni? N tu apa? Nur Syafiqah ke apa? N tu apa?
dia tulis N melawan T ni kan. N ni apa? Nukleus. N adalah nukleus. Okey, sebenarnya N adalah bilangan nukleus ataupun bilangan ialah bilangan nukleus lah. Kalau kamu tengok tadi dia guna istilah bilangan nukleus. Okey, bilangan. Number of nukleus. Okey. Jadi bilangan nukleus tu N dia mereput kan, jadi dia makin mengurang lah ataupun berkurang dengan masa. Jadi apa dia punya point di sini ni? Apa dia mahu cakap ni sebenarnya ni? Adakah dia sia-sia je? Tak, dia tak sia-sia buat ni. Tengok ni, dia tanda awal-awal bila masa kosong. Ini kan paksi masa kan. Masa kosong awal-awal dia adalah N kosong ni. Maknanya pada masa kosong tu bilangan dia adalah N0. Okey. Bila dia berkurang menjadi separuh, okey. Kalau kita kira matematik, ini adalah panjangnya adalah N0. Jadi kalau separuh adalah 1/2 N0 lah, setengah kan. Jadi ini setengah lah daripada panjang ni, setengah. Bila dia sudah jadi separuh, masa ini tengok ni. Masa yang sudah dia tinggal separuh tu, yang belum mereput tinggal separuh, masa ini dia panggil separuh hayat. T setengah. T setengah tu maksudnya separuh hayat. Okey, separuh hayat. Jadi dalam exam, kalau dia bagi di sini, contohnya 1000. Dia tak bagi N kosong ni. N kosong ni sekadar umum saja. 1000. Lepas tu dia bagi yang di sini, dia tak bagi N/2 tu, dia bagi 500. Kan 1000 tinggal 500, kan dia kurang separuh daripada asal. Jadi masa itu, kalau dia tanyalah berapakah separuh hayat, jadi kamu baca daripada graf, baca yang di paksi masa. Separuh hayat kan masa, jadi baca pada paksi masa lah. Jadi buat garis putus-putus, buat tandakan dan baca berapa nilai di sinilah. Sekarang ni tak ada lah nilai dia guna simbol je. Okey, kalau exam dia ada nilai dia lah. Boleh setakat ni? Boleh. Okey, saya tanya. Kalau ramai yang diam, yang lain diam tu maksudnya dia okey. Kalau dalam exam dia bagi di sini 1000. Sini 800. Alamak, line apa ni panas sudah ni. Sini saya tulis 800. Sini saya tulis 500. Contoh. Sini saya tulis 100. Okey, contoh Yang sini saya buatlah. Ini saya buat contoh sajalah. Di sini saya padam ni, saya padam ni, saya padam ni. Saya tulis sini 10. Sini saya tulis 25k. Di sini saya tulis 40k kan. Saya tanya kamu, berapakah separuh hayat bagi unsur ini? Macam mana kamu jawab? Apa jawapan kamu? Berapakah separuh hayat masa ini? Contohlah masa paksi ini kan masanya dalam tahun, contohlah kan. Dalam tahun. Jadi jawapan kamu apa? Berapa jawapan kamu? Okey, saya mahu kamu type di ruang komen tu, semua orang boleh type berapa jawapan kamu. Sama ada 10, 25 ataupun 40 tahun. 10 tahun kah, 25 tahun kah, 40 tahun? Kita tengok jawapan. Siapa yang salah? Apa soalan cikgu? Okey, saya tanya balik.
Okey, berdasarkan graf reputan bahan radioaktif ini, berapakah separuh hayat bahan radioaktif itu? Jawapan dia sama ada 10 tahun, 25 tahun, 40 tahun. Okey, ini 1000 contoh nilai di sini 1000, di sini 800, 500, 100. Nah, saya tunggu respon dari semua orang yang ada di sini. Jangan left pula. 25. Jangan meniru kawan di atas tu. Mungkin kalau kamu tiru kawan yang salah, salah semua orang di bawah-bawah tu. Tak semestinya 25 tu betul. Alah, saya try provoke. Padahal betul lah jawapan dia 25. Okey, Alhamdulillah. Jawapannya 25. Jawapannya 25. Izam boleh jawapannya 25 Izam. 25. Kenapa 25? Saya kata tadi separuh hayat itu masa dia adalah masa yang diambil untuk yang asal dia punya nukleus tu ataupun bilangan nukleus tu jadi separuh. Jadi 1000 bila dia akan jadi separuh? Tengoklah, separuh dari 1800 kah? Tidak kan? Separuh dia adalah 500. Jadi kita tengok masa dia yang 500 ini dia berkurang jadi 500, itulah masa dia. Jadi 25. Gariskan putus-putus dekat 500 dan gariskan putus-putus ke bawah sini 25. Okey? Jadi luluslah sudah. Okeylah kalau kamu faham tentang separuh hayat. Okey? Baik. Penat ni kalau cerita bab separuh hayat ni. Sebab benda ni memang nampak simple tapi jaranglah orang kuasai yang definisi dia lah. Jarang tu maksudnya setakat pengalaman saya. Kalau orang lain yang di luar di dunia lain mungkin boleh. Setakat pengalaman saya susah tahu kenapa susah sangat pelajar mahu faham. Okey. Baik, kadar reputan. Okey, ini warna hijau dengan oranye ni dua jenis bahan yang berlainan. Okey, dia mereput dengan kadar yang berlainan lah. Dua jenis bahan lain-lain memang mereput lain-lain lah biasanya. Jadi kalau kamu nampak graf macam ni, ini pun logik lah kan. Kalau yang orange ni dia cerun ni, dia cepat-cepat saja menurun. Kalau kamu naik basikal kan, siapa yang cyclist tu, yang minat cyclist tu, dia naik basikal. Ini bukan basikal ni orang. Tak apalah rugi orang lah sini. Okey. Mestilah kamu guna yang orange tu mestilah lagi syok kan. Ini mestilah lagi seronok ataupun lagi memeriahkan suasana. Yang orange ni bila meluncur tu dia cepat-cepat saja turun kan. Jadi kadar ni tinggi. Dia mereput, kadar reputan dia tinggi yang orange ni. Kalau yang hijau ni kurang sikit. Perasaannya, feeling dia tu kurang sikit lah. Okey. Jadi kadar yang hijau tu kadar reputannya rendah. Jadi saya tanya kalau kita sebut kadar reputan tinggi, ni, kadar reputan tinggi tu maksudnya separuh hayat dia lama ke sekejap? Separuh hayat lama sekejap? Lama ke sekejap? Ataupun singkat? Lama ke singkat? Type di ruang chat tu, type. Kalau kadar reputan tinggi, maksudnya separuh hayat dia lama ke singkat? Singkat tu sekejap lah, maksud dia lama ke sekejap? Dia mereput dengan sangat. Kadar reputan tinggi tu maksudnya dia mereput dengan sangat pantas. Jadi separuh hayat dia lama ke sekejap? Singkat. Lama ke singkat? Ini satu lagi masalah ni kalau tak dapat jawab ni. Hello? Kamu ada bahkan di sana?
kadar reputan yang tinggi, dia mereput dengan sangat pantas, maka separuh hayat dia singkat ke lama? Tak ada ke line saya tak bagus ni ya? Ya Allah ya Tuhanku, ada jawapan kamu di bawah tu. Saya tak scroll ke bawah. Singkat. Saya check dulu. Ada yang jawab kejap. Kejap je. Betul. Kejap je maksudnya singkat. Betul. Singkat. S singkat. Sikat. Kejap. Sekejap. Betul. Okey, singkat lah maksud dia. Okey, baguslah. Sudah faham kan? Ini soalan dalam exam ada. Sebab tu saya tekan lama kat sini. Jadi kamu take note lah. Kalau saya cakap lama dekat situ tu, mesti ada sesuatu dalam soalan nanti. Jadi kamu kena take note supaya senang kamu ulang kaji. Tak payah banyak-banyak sangat. Okay? Jadi kalau saya lama bincang pasal tu, maksudnya mungkin ada kemungkinan lah. Ada kan? Okay. Yang ini apa ni perlu ke bincang ni? Perlulah kot contoh 1 2. Ini kamu baca dululah boleh? Sekarang ni baca dulu dalam masa 5 minit. Contoh 1, contoh 2 dengan contoh 3. Okey, baca dulu. Saya pergi menjarah ke planet lain kejap. Contoh 1, contoh 2, contoh 3 Kalau ada soalan mau tanya berkenaan contoh-contoh ni. Saya tak go through sikit detail sangat lah. Kalau kamu diam tu maksudnya kamu faham. Kalau kamu ada soalan baru saya pergi detail. Dia ada contoh dia ada jalan kerja yang lebih mudah lah. Contoh 1 ni dia tunjuk satu kaedah dia menggunakan rumus tu. Okey, menggunakan. Jadi nanti saya tunjuk satu lagi cara lah untuk menyelesaikan soalan tentang separuh hayat. Dia lagi mudah. Yang buku teks kamu saya takut kamu ada kecenderungan untuk hafal rumus. Kalau tak ingat itu pun tak apa. Kita ada cara lain nanti saya tunjuk. Cara yang tingkatan 3 punya. Okey, contoh 1. Kita bincanglah kan contoh 1. Okey, contoh 1. Siapa perlu yang setuju untuk dibincangkan contoh 1? Okey. Kamu di sana tu menggeliat-geliatlah sikit. Kalau tak gerak punggung kamu tu, basah kerusi tu. Exercise sikit kamu sana. Minum-minum ke apa ke kan. Okey, baik. Yang ini contoh 1. Okey, saya tunjuk cara saya kaedah saya buat macam mana. Tak payah pakai rumus apa-apa, tak payah. Yang dia menggunakan dia ada satu rumus, tapi kita tepikan dulu kaedah dia buat tu. Okey, satu sampel bahan radioaktif disimpan dalam makmal mempunyai keaktifan awal. Okey? Keaktifan awal. Jadi tadi saya sudah highlight sikit tadi, saya kata dia tidak semestinya bilangan asal, bilangan awal. Kadang-kadang dia guna keaktifan awal. Tak kisahlah, yang penting awal, yang asal. Jadi awalnya dia kata dia keaktifan dia 480
per saat. Maksudnya dia mereput 480 bilangan nukleus sesaat. Dia guna istilah keaktifan. Jadi unitnya tu adalah S-1 unit bagi keaktifan. Jadi asalnya 480. Separuh hayatnya dia sudah bagi di sini 6 minit. Jadi T separuh hayatnya T setengah kan. T setengah dia adalah 6 minit. Soalan dia, berapakah keaktifan selepas 30 minit? Selepas 30 minit. 6 minit. 6 minit tu separuh hayat dia. Sekali cycle. Okey, sekali cycle 6 minit. Tempoh dia 6 minit. Okey. Dia tanya kalau 30 minit ada berapa cycle? Sekali cycle 6 minit. Saya guna istilah cycle lah. Maknanya separuh hayat sekali. Separuh. Dia menjadi separuh tu ambil masa 6 minit. Tapi kalau ada 30 minit berapa cycle? Siapa boleh jawab? Berapa cycle? Tak faham juga. Okey, tak apa. Kalau tak faham pun tak apa, gini. Okey, asalnya 5. Okey, 5. Betul, 5. Sebab 5 darab 6 dapat 30 kan? Jadi bermaksud ada 5 lah cycle. Tapi tak apa. Kalau tak faham itu tak apa. Cara lagi yang kedua, kamu bahagikan saja 2. Bagi supaya jadi, kan dia separuh kan? Jadi kalau 480 bahagi 2 dapat berapa? Cuba bahagi 2. 240. Okey, 240. Kan? Ini satu cycle Satu cycle 6 minit kan? Betul? Saya buat rajah anak panah. Ini cara tingkatan 3 kamu dulu. Kita buat anak panah. Gambar rajah anak panah. Jadi 480 kita bahagi 2 dapat 240. Ini baru separuh hayat yang pertama. Baru sekali cycle. Jadi kita tengok. Sampailah kita jumpa jumlahnya semua sekali 30. Jadi kita buatlah step by step anak panah kita. 6 minit lagi. Kita bahagi 2 lagi. Berapa? 240 bahagi 2 lagi jadi separuh lagi. Tinggal lagi 120 keaktifan. Jadi berapa ni kalau kamu try? Okey, kamu try tu sampailah kamu jumlahkan masa dia tu jadi 30 minit. Bagi 2 lagi dapat 30. Okay, kita test tambah masa dia sampai kan sudah 30 minit. Yang pertama tadi 6 minit. 6 campur 6 baru 12. 12 campur 6 18 campur 6 24. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. 6 minit. Last kali kita bagi 2. Kita dapat 15. Yang akhir sekali keaktifan dia hanyalah 15. Jadi soalan dia apa? Berapakah keaktifan selepas 30? Maksudnya jawapan kita inilah 15. Okey, 15 S negatif 1. Ini kaedah menggunakan anak panah. Anak panah gambar rajah lah maksud dia. Buat ini. Kalau kamu buat ini pun okey sudah. Bolehkah faham ni ya? Tak tahulah cara paling mudah macam mana. Ini saya punya cara, tak payah guna rumus apa-apa. Kita bahagi 2 je. Sampai jumlah masanya tu 30. Jadi 5 cycle lah. 5 cycle tu maksudnya setiap anak panah ni 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pereputan separuh hayat untuk bereputan itu. Okey? Jadi kamu faham macam mana? Saya rasa boleh dipahami daripada gambar rajah. Lebih senang daripada rumus tu. Saya takut kamu jenis yang hafal rumus. Kamu banyak hafal, banyaklah kamu kena ingat. Lebih baik kita elakkan daripada hafal. Okey, kita faham.
perjalanan dia. Jadi kita tak payah hafal-hafal rumus kalau kita faham. Okey. Ada faham? Ataupun makin tak faham? Okey, jadi saya tak pergi kepada cara dia ni. Kalau kamu boleh faham cara dia, tahniah. Saya cadangkan kamu ikutlah kalau kamu boleh faham dia punya cara dia. Dia guna rumus, dia cari nisbah dulu. Tengok dia bagi ni, saya tak go through lah supaya mengurangkan kamu punya kepeningan dan kegilaan lah. Okey. Baik. Alhamdulillah boleh ikut. Okey, yang kedua, ni lagi mudah. Yang kedua apa ni? Dia kata suatu bahan radioaktif disimpan dalam makmal mempunyai separuh hayat 10 hari. Ingat separuh hayat 10 hari. Jadi satu anak panah tu nilainya 10 hari. Senang cerita, satu anak panah tu adalah satu separuh hayat. Jadi kita label siap-siap anak panahnya tu 10 hari satu anak panah. Hitung bilangan diambil bilangan hari. Bilangan hari. Kalau soalan contoh 1 tadi, dia sudah bagi jumlah hari, jumlah masa 30 minit kan. Sekarang dia tak bagi jumlah masa. Dia tanya jumlah masa. Dia tanya jumlah hari, jumlah masa lah tu. Yang diambil untuk keaktifan bahan tinggal 25% daripada asal. Jadi kita buat gambar rajah siap-siap. 100, asalnya 100. Okey, asalnya 100%. Dia tak bagi tahu berapa bilangan dia kata. Dia kata tinggalnya 25%. Jadi asalnya mesti 100 kan? Sebelum apa-apa mesti 100%. Selepas 10 hari dia akan berkurang menjadi 50. Ini memang orang tahu kan, dia berkurang jadi separuh selepas satu separuh hayat kan. Jadi soalan dia, kita kena buat ini last kali kita mesti dapat 25%. Last kali mesti 25%. Jadi kita kena bahagi lagi sekali lah kan supaya dapat 25%. Jadi maksudnya ada lagi satu anak panah dia bernilai 10 hari. Jadi berapalah jumlah masa dari awal hingga hujung? 10 campur 10. Jadi 10 campur 10. Jadi 2. Macam mana? Apa ni? Pening. Okey, 10 campur 10 jadi 20 hari. Itu adalah bilangan hari keseluruhan. Boleh? Kan? Ini rasanya boleh. Ini lagi senang daripada soalan tadi lah. Okey? Habis pasal tu. Okey, rasanya tak perlulah cakap banyak kot. Kita buat latihan lah kan. Kalau kita try buat latihan. Okey, tengok. Formatif 6.1. Cari kertas kajang. Tulis tajuk dia praktis formatif 6.1 dalam kurungan. Tulis muka surat berapa di dalam kurungan. MS 200 berapa? 7. Okey, cuba try nombor 1, 2 dan 3. Ataupun kita bincanglah kan? Macam mana? Tak payah salin soalan Jangan salin soalan. Jangan salin soalan.
Soalan nombor 1. Ni soalan nombor 1 ni hanya ulang kaji ni. 1, 2. Semua ni lah saya rasa semua soalan ni ulang kaji form 3. Kamu ada belajar dulu. Okay. Kamu mau try dulu ke macam mana? Mau try dulu ataupun apa ni, kita stop di sini, kamu try sendiri ke macam mana? Sebab jawapan dia ada di buku sebenarnya kan. Maksud saya di belakang buku tu tak ada jawapan, dia punya kod. Bila kamu scan kod di belakang tu, dia ada kod dia kan. Jawapan ada sana. Macam mana? Mau stop di sini ke? Ataupun kamu mau try sendiri ke? Ataupun terus bincang ke? Try lah dulu sir. Try lah dulu sir. Maksudnya saya try dulu terus ke? Atau apa maksud kamu? Saya tak faham. Try lah dulu sir. Oh, kamu try dulu. Kami try lepas semua. Lepas tu bincang macam. Okey, boleh. Kami try. Maksudnya kamu sudah bincang dalam grup diam-diam lah ni kan. Bagus. Okey, tak apa. Kamu try dululah. Kalau saya bincang saya je. Kalau saya bincang saya pula yang boleh masuk SPM kan. Boleh. Try dululah, kamu try dululah. Jadi saya di Google Meet ni saya on saja. Kalau kamu ada mahu tanya soalan, kita bincang apa yang kamu mahu tanya lah. Macam tu kan, baru fair and lovely lah. Jadi kalau ada soalan nanti kamu panggil Kalau saya tak dengar, kamu type di situ. Ada mesej datang ni, saya dengar lah bunyi mesej sampai tu. Okey, nombor 1A. Dia bagi ada perebutan RA. RA ni radium Radium. Kalau dalam bahasa, dalam tulisan dia nama unsur tu radium 228 lah. Cara menulis dia dalam tulisan dia tulis radium 228. Kamu Google di internet ada dan jawapan dia ni. Tulis beta decay for radium 228. Beta decay. Decay tu maksudnya reputan beta. Reputan beta bagi radium 228. Okey. Jadi dia ada tambah. Kenapa beta? Sebab dia ada tambah E -1 sini kosong. Maksudnya perebutan beta. Perebutan beta kita ingat di atas tak berubah kan? Jadi di atas ini 228. Tulisan saya besar lah sebab kalau tulisan kecil kamu tak nampak. Ini 228 di sini atas. Okey, dia tak berubah sebelum dan selepas. Di bawahnya berubah. Di bawahnya kena tambah 1. Okey, jadi 88. Di sini jadi 89. Nampak ke? Macam tebal tulisan dia ni. Ni 228. Atas ni 228. Di bawah adalah 89. Okey, simbol dia ni bukan, simbol ni bukan A ni. Dia adalah AC Simbol sebenar dia adalah AC. Jadi jawapan dia tu adalah AC 22889. Okey, tu dia punya jawapan. Okey. Sebenarnya tak payah susah pun. Kamu cek sendiri je. Tengok kalau kamu tulis 89 89, dia tambah je yang di sini je. 89 tambah dengan -1,
Cuba kamu cek, betulkah 88? 89 tambah tolak 1. Ni tambah tolak jadi tolak lah. 89 tolak 1. Betulkah 88? Kalau betul maknanya betul lah di sini 89. Okey, maknanya betul lah 89 di situ. Kita cek lah Yang ini di atas 228 campur dengan kosong, betul kah? Memanglah 228. Jadi betul lah jawapan kamu 228. Kita cek itu je, senang je. Okey. Yang ke B. Yang ke B ni ada unsur PO, jadi PB. Jadi kita kena tengok dia mahu tahu berapakah perebutan itu. Apa jenis perebutan? Dia membebaskan alfa ke, beta ke, gamma ke di belakang ni. Jadi itu kita kena tengok. Jadi senang je tengok di sini Okey, tengok di bawah ni kita label lah dulu. Di sini kita label lah. Di sini A. Kita guna X, Y lah senang. Di sini X, di sini Y. Contoh kan. Sekejap. Kamu tak nampak ke? Oh, sekejap. Hanging sudah ni. Hello. Dia punya. Sekejap. Ayah. Sekejap kamu. Kalau ikutkan panas. Ni apa ni? Hanging sudah. Saya cakap tapi tak keluar apa-apa kan? Okey, baru ada. Tadi cakap saya tak keluar apa-apa. Okey, yang ini okey ada sudah. Okey, yang ini Y dengan X. Kita tak tahulah. Okey, jadi sekarang ni tugas kita kalau sebenarnya kita boleh ni sejak ni kita boleh tahu sedap. 82 tambah berapa jadi 84? Mestilah tambah 2 kan. Jadi X kita boleh tahu. Tapi jalan kerja dia kalau dalam kertas 2 dia mesti ada jalan kerja dia lah. Yang mana kamu kena buat 84 sama dengan 82 tambah dengan X. Jadi di sini kamu akan dapat X sama dengan 84 tolak 82 sama dengan 2. Itu jawab jalan kerja untuk yang X. Okey, untuk yang X ni. Untuk Y sama juga. Saya guna warna pink lah. Okey, untuk Y 209. Jalan kerja dia 209 sama dengan 205 tambah dengan Y. Okey, Y kan berada di atas. Kan berada di atas. Tengok yang di atas lah. Jadi 209 sama dengan 205 tambah dengan Y. Jadi Y pindahkanlah 209 tolak 205. Kecil sudah saya punya ruang tu. Sempit. Jadi jawapannya 4. Jadi kita ada 4 di atas, 2 di bawah. Okey, jadi apa? Jadi B tu apa simbol? Kalau ada 42 maksudnya simbol dia apa? 42, apa simbol dia di sini ni? Tu yang ini kena ingat. HE bagus. HE. Ini tak payah Google lah. Ini mesti kena ingat ni. HE dia memang 4, helium memang 42. Okey. Jadi betul. Jawapan kamu nanti tulis macam ni. 4, 2 lepas tu ada HE. Okey. Jadi itu untuk yang ke B. Okey, kalau saya tulis macam ni boleh. Kalau tak tulis yang ni tapi saya tulis macam ni je, alfa. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Dua ni sama je ni. Kalau kamu tulis soalan tak suruh guna apa-apa, simbol ke apa kan. Dia kata isi je tempat kosong ni. Jadi kamu guna tulis alfa pun boleh. Alfa pun boleh. Tulis simbol ni pun boleh. Tapi saya cadangkan tulis inilah. Ini senang ingat. Ni orang ingat alfa. A memang alfa macam ni. Tapi ni jarang ni orang boleh ingat ni. Maksud saya jarang tu susah sikit lah mau ingat berbanding ni. Okay. Okay, jadi itu B. Okay, kalau C
C dalam buku ada. Tak payah fikir panjang. Yang C ni, C ni kita tinggal, di bawah ni tahulah. Kita tambah macam biasa je. 1 tambah negatif 1. Berapa jawapan dia di sini? Di sini 1 tolak 1 lah. Ni 1 tambah dengan tolak jadi tolak 1. Tolak 1 jadi kosong. Di bawah. Di atas 1 tambah kosong 1. Jadi apakah unsur yang ada 1 dan ada kosong? N kan? Neutron. Ini dalam buku teks ada. Cari muka surat berapa. Baca di bahagian perebutan beta. Okay? Macam saya sebut tadi lah. Jalan kerja dia ini, kalau dalam kertas 2, kamu kena buatlah simbol dia. Di sini X, di sini Y. Kan? Buat jalan kerja dia. Jadi Y sama dengan 1 tambah kosong sama dengan 1. Okay, buat jalan kerja dia. Lepas tu, apa lagi? Yang X sama dengan 1 tambah dengan negatif 1. 1 tambah negatif 1. Jadi kosong lah. Ataupun 1 tolak 1 kosong lah. Itu jalan kerja dia. Jadi di sini 1 kosong. Di tengahnya adalah N. Okay, jadi itu adalah nampak ke tidak ni? Boleh tak? Okay, yang ini adalah soalan pertama. Okay, soalan kedua. Alah, penat ni kalau gini ni. Soalan kedua macam mana? Mau bincang kemudian, hari kemudian lah kan? Itulah kita kodok lah ni. Ini kita kodok lah ni. Macam kodok puasa lah. Okay. Kita bincang kemudian lah. 2, 3 ni. Lama sangat ni. Jadi dah. Tapi buat dulu. Jangan tak buat pula. Buat dulu. Fikir dulu. Baru kita bincang nanti hari Selasa petang minggu depan. Okay. Jadi bagi jawapan. Okay, bagi jawapan. Saya fikir je. Bagi saya 2 saat. Mau bagi tak mau. 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 Bagilah. Okay, saya bagilah jawapan dia. Di grup lah Saya bagi di grup lah, boleh? Saya screenshot dia bagi di grup lah. Okay, rasanya sampai situ je lah. Kita akan sambung nanti minggu depan hari Selasa petang. Jawapan saya bagi hari ni nanti sikit lagi di grup kamu Alhamdulillah. Terima kasih. Situ sahaja. Assalamualaikum. Salam tengah hari. Jangan lupa makan tengah hari. Okay.